Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Jovinia Jimlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 6 Disember 2024. Portal Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling akan dilancarkan bagi membantu penjawat awam mendapatkan sokongan psikologi secara dalam talian. Inisiatif Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah itu bertujuan menghapuskan stigma negatif perkhidmatan psikologi dan kaunseling serta mewujudkan suasana lebih terbuka dan inklusif untuk mendapatkan bantuan profesional. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Surveyor Safar Untong berkata 198 penjawat awam telah menjalani saringan kesihatan mental bagi masalah kemurungan, kebimbangan dan tekanan. Beliau berucap demikian dalam persidangan psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah yang dihadiri 350 penjawat awam. Teks ucapannya dibacakan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri, Datuk Zainuddin Aman. Ketika ditemui pemberita, Datuk Zainuddin memberitahu kerajaan negeri turut meneliti langkah strategik untuk menambah bilangan jawatan pegawai psikologi bagi memastikan penjawat awam mendapat sokongan psikologi sewajarnya. Kita akan menambah beberapa kaki tangan tambahan untuk menjadi pegawai psikologi untuk memastikan pegawai psikologi ini dapat memberikan khidmat kaunseling yang terbaik kepada pelbagai kementerian dan juga jabatan di seluruh negeri Sabah. Jumlah itu kita belum muktamadkan, tetapi pertambahan itu adalah pasti insya-Allah. Dalam persidangan ini turut disampaikan sijil pentauliahan pegawai sumber manusia kepada 10 peserta terlibat pengukuhan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang sumber manusia. Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universiti Malaya UM menandatangani surat hasrat LOI bagi mengembangkan kerjasama antara dua pihak dalam kajian mengenai kemiskinan di Sabah dan Labuan. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, LOI bertujuan mengadakan kolaborasi penyelidikan antara UMS menerusi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK dan UAC bagi menyelesaikan masalah miskin tegar khususnya di Sabah. Datuk Dr. Kasim ditemui media dalam program lawatan penanda aras program Basmi Miskin Tegar BMT di UMS. Kita bermula dengan langkah-langkah yang strategik supaya kemiskinan di Sabah ini dapat ditangani dengan baik dan sustainable. Kita tidak mau buat kajian just for the sake of kajian, tetapi kajian-kajian yang kita buat ini yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat kita di luar bandar, supaya sosioekonomi masyarakat di luar bandar itu meningkat. Upacara menandatangani LOI disempurnakan Pengarah USC Universiti Malaya Profesor Datin Sri Dr. Suhaiza Hanim Dato' Muhammad Zailani dan Dekan FSSK Profesor Dr. Asmadi Idris. Seramai 70 orang hadir ke program ini terdiri daripada pelajar UMS, delegasi USC Universiti Malaya, Jabatan Wilayah Persekutuan, Perbadanan Labuan, Agrobank Centre of Excellence dan Saim Darbi. Cadangan Keberhasilan Utama Ekonomi PED tahun 2025 antara agenda yang akan diketengahkan dalam mesyuarat Asian Senior Economic Officials SIOM 2025. Pengerusi mesyuarat ASEAN SIOM Masrur Ahmad berkata, agenda tersebut telah dibangunkan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI bersama kementerian dan agensi Malaysia di bawah tonggak ekonomi ASEAN. Kita telah membentangkan perancangan kita, satu, apakah penghasilan ekonomi bagi untuk kepengurusan Malaysia pada tahun hadapan. Jadi kami telah membentangkan 18 apa yang kita namakan priority economic deliverables lah. Pada masa yang sama kami juga telah berbincang kerana untuk tahun hadapan adalah kita tamatnya blueprint AEC 2025. Mastura ditemui media dalam majlis makan malam sambutan ASEAN SIOM. Mesyuarat 2 hari tersebut menghimpunkan pemimpin SIOM dari semua negara anggota ASEAN AMS. Mesyuarat ini turut menjadi permulaan kepada rangkaian mesyuarat yang akan dianjurkan dan dipengerusikan oleh Malaysia sepanjang tahun 2025.
57 peserta dari 9 negara ASEAN terlibat dalam mesyuarat termasuk Timor Leste yang merupakan pemerhati mesyuarat tersebut. ASEAN dianggotai Malaysia, Brunei Darussalam, Kemboja, Filipina, Indonesia, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam. 185,820 hektar tanah di 23 daerah di Sabah melibatkan 78,474 lot berjaya diukur sekaligus membuktikan program khas pengukuran tanah anak negeri Sabah PANTAS berada pada landasan tepat dalam menyelesaikan isu pengeluaran geran tanah anak negeri NT. Ikuti kupasan disediakan wartawan Asmah Asmuni sempena sambutan Hari Tanah Sedunia 2024. PANTAS, inisiatif kerajaan negeri melalui Jabatan Tanah dan Ukur JTU Sabah dengan kerjasama Mahkamah Anak Negeri menerusi peruntukan Kerajaan Persekutuan. Dengan tema Menjaga Tanah, Ukur, Pantau dan Urus, PANTAS dilaksana melalui pengukuran tanah secara blok. Sasaran utama, tanah yang sekian lama diduduki oleh anak negeri namun tidak bergeran. Kebanyakan tanah yang diukur adalah ditumpukan di kawasan-kawasan pendalaman dan juga di bahagian utara Sabah. Contohnya di Kota Marudu, di kawasan Kiulu, di kawasan pendalaman di Keningau, Nabawan dan Sipitang. PANTAS diperkenal bagi menyelesaikan kerja pengukuran tanah hak adat Bumi Putra NCR di bawah program Bumi Putra Minoriti. Geran hanya dikeluarkan kepada pemohon berstatus anak negeri yang telah mendiami tanah kerajaan sejak sekian lama serta tidak diwarta sebagai hutan simpan atau terikat dengan sebarang komitmen. Kebanyakan ini untuk pertanian. Dan juga untuk membuat rumah kediaman. Rumah kediaman bukan untuk taman tetapi untuk satu-satu rumah kampung. Kini 45% daripada tanah adat di Sabah mempunyai geran tanah berbanding hanya 25% pada tahun 2011. Tanah tersebut digunakan untuk membina rumah kediaman selain diusahakan dengan aktiviti pertanian. Kempen Hari Tanah Sedunia yang diwartakan pada 5 Disember mengingatkan kita bahawa amalan memelihara biodiversiti tanah, meningkatkan kesuburan dan menyumbang kepada penyerapan karbon memainkan peranan penting dalam memerangi perubahan iklim. Selain itu, usaha proaktif kerajaan negeri melalui program PANTAS ini secara tidak langsung dapat meningkatkan hasil dan memacu pembangunan negeri ini. Laporan Asma Asmuni untuk Berita RTM. Jalinan silaturahim dalam kalangan masyarakat terus diperkukuh melalui program menyantuni masyarakat setempat sempena musim perayaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kapayan, Jadilah Simbang berkata, ia secara tidak langsung dapat mendekati masyarakat di jabatan dan agensi kerajaan terutama yang memerlukan bantuan. Selain mendekati masyarakat, ia juga dapat memupuk amalan saling membantu. Jadi saya haraplah ini adalah sesuatu yang komuniti kita boleh bukan saja dari segi individu tu tapi juga dari segi jabatan, church dan juga NGO di kawasan di Kapayan ini. Tapi ramai di antara komuniti ini yang kami kerjasama dan juga seperti jabatan macam penjara kan mereka membuat juga ini cookies dan mereka menjual. Beliau ditemui RTM ketika mengagihkan sumbangan sempena perayaan Christmas di lobi Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi.
Dalam pada itu, Jenny mengajak semua pihak agar saling bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain serta menjadikan kepelbagaian perayaan sebagai wadah memupuk persefahaman dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama. Kira-kira 1,000 balang biskut perayaan Krismas diagihkan kepada 30 komuniti, jabatan, agensi dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.